Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan. Saya salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Malam ini kita bersiaran seperti biasa. Ya, saudara Syahad Ibrahim, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syahrul Azam. Selamat malam dan selamat Hari Raya Aidilfitri kata Syahrul Azam. Bila berkirim salam untuk semua teman-teman. Kuih seruh daripada Kuantan Pahang. Waalaikumsalam. Kuih seruh saudara Ibrahim Cik Muda. Tidak ketinggalan siapa lagi yang muncul dalam. Saya minta supaya like and share saudara Joka. Waalaikumsalam. Semoga kita sihat selalu. Puan Rubidin dan pasangannya hadir dengan kebahagiaan kita harapkan. Saudara Tailong, Assalamualaikum, selamat malam. Saudara Nur Rashid Husin, apa khabar sahabat? Anda sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Muhammad Noor, saudara Alicia, Jeff, how are you Alicia? Terima kasih hantar 70 bintang kepada saya. Saudara Satria Setiawan dari Mengelembu, Perak. Saudara Mutalib, Maknun, Bakat Ahmad, Nur Rashid Husin, saudara Constance Elvin. Dari mana saya tak tahulah. Constance ni mungkin Sabah kot. Saudara Roypa, saudara Muhammad Yusuf Ishak. Terima kasih. Begitu juga dengan saudara Ahmad Yusuf dari Tanjung Karang. Apa khabar orang Tanjung Karang? Saudara Mansur Wahab, saudara Joka, saudara Air Mata MKT dari Gombak. Kenapalah ada air mata? Saudara Nur Rashid. Saya juga ingin menyantuni teman-teman, saudara Syam, saudara Zulkifli Osman. Terima kasih dari LTL Penang. Pencerahan daripada LTL. Lawan tetap lawan ke? Kita bukan PKR, saudara. Ada Pulau Pinang. Puan Noraidah Kamarudin dari Ipoh ni rasanya. Begitu juga dengan Pok ni alias. Saudara Umi Khalid mau dalam video saya tak dapat. Saya minta maaf sebab saya tak tahu nak buat. Saya dah cakap berkali-kali. Terima kasihlah. Kalau nak apa-apa pun hantarlah komen-komen anda. Saudara, yang saya minta daripada anda like, share dan juga subscribe. Jangan lupa itu saja yang saya perlu daripada anda. Untuk bervideo ni kena datang sendirilah. Kita dua orang datang, kita buat live bersama. Tak ada masalah itu. Tapi untuk saya, secara live, saudara di sana, saya di sini tak mampu saya buat. Saudara, itu saya kena mengaku bahawa saya tidak tahu nak gunakan gadget-gadget ini. Dan sebab itu saya minta kalau boleh like, share dan subscribe. Juga kepada anda yang melayari Facebook, sila juga layari Instagram. Kerana bila ada sesuatu masalah dalam Facebook, boleh pindah kepada Instagram. Saudara. Itu saja ya, saudara Satria Serawan, isteri John Lennon. Apa tu nama? Saudara, isteri John Lennon, Yoko Ono. Tiba-tiba ada nama isteri John Lennon tu tak tahulah saya. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya minta maaf saudara. Kerana malam ini saya harus memberi pencerahan juga. Kerana dari segi laporan yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Rio di Universiti Melaya, hari ini menampakkan tanda-tanda peningkatan yang agak ketara. Daripada 2,246 kemarin, semalam dia naik pada 2,605. Jumlah jangkitan sudah 4,463,740. Jadi saya lihat bahawa COVID-19 ni kalau kita tak berhati-hati, dia akan bergejala semula, saudara. Kerana terdapat sejak 14 negeri yang ada peningkatan. Walaupun peningkatan tidak mencecah angka ribuan, tapi agak mengerunkan. Walaupun 2 negeri susut, tapi di Selangor saya lihat ada 1,126. Dulu 5-6 malam dulu cuma 4,500, tapi kemarin 1,160 dan semalam 1,126. Saudara, di Johor yang selama ni kita tengok 2 angka, tiba-tiba sudah pun naik balik 126. Wilayah Persekutuan kekal dengan 327-nya. Di Sarawak juga sudah pun meningkat. 2 angka 39, 34, tapi semalam 74. Begitu juga di Kedah. Dengan 2 angka selama ni, tiba-tiba Kedah naik balik kepada 120. Pulau Pinang juga tak ceroy. Naik 174.
Agak kelegaan di Kelantan, tapi jumlahnya 43. Di Negeri Sembilan juga, sebagaimana saya katakan, berhati-hati warga Negeri Sembilan, tiba-tiba meningkat balik. Daripada 105 kepada 195. Di Perak, yup, apa hal ni? Dah elok-elok 2 angka, 91, 97, tiba-tiba mencanak balik 120. Jadi perlu berhati-hati, saudara. Begitu juga di Melaka. Berapa lama? 1, 2, 3, 4, 5, seminggu lebih. Di Melaka dengan angka 2 angkanya. Tiba-tiba semalam naik kepada 127 jangkitan. Jadi ini yang saya lihat, kalau kita tak berhati-hati, saudara, gejala ataupun wabak virus corona ini boleh merebak balik. Sebab itu, saudara, jaga kebersihan diri, elakkan. Kalau boleh, lakukan penjarakan sosial. Elaklah. Dalam kita berhari raya ni, pasti berhati-hati, saudara. Balik rumah, jaga kebersihan, sabun tangan, kalau boleh mandi, saudara. Itu yang paling penting. Kerana saya lihat bahawa untuk 10 Mei, dengan 10 Mei punya jangkitan, artinya bulan Mei sudah ada 14,815 warga kita yang dijangkiti. Okey, itulah yang dapat saya beri laporan tentang COVID-19. Jadi saya harap dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Rio dari Universiti Melaya, saudara Jamil, yang mereka berdua ni tak henti-henti menghantar kiriman, memberi analisa tentang kedudukan COVID-19. Baik, saudara. Ni kita kena masuk balik, saudara. Apa ini? Ini e-commerce. Meniaga juga. Semalam saya buat awal, sebab itu tak boleh sebut e-commerce. Dan saya mengadakan live tempat lain. Tapi balik ke rumah ni, saya buat balik. Jadi dalam e-commerce ini, saudara, kalau punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Bolehlah memesan bakurnya. Banyak setangi Al-Bakur ni memang wangi, saudara. Dan juga wangi-wangian. Tentu dah habis ni, raya ni, saudara. Dan kita akan menghadapi hari-hari yang berikutnya, saudara. Dan jangan lupa, kalau dengan Al-Azhar ini, bolehlah anda memesan rendang tuk. Rendang tuk ini adalah produksi ibunya bersama kuih bahulu berdal. Ini untuk bagi mereka yang mungkin nak mengadakan sambutan open house. Saudara. Samping itu, jangan lupa mereka yang concern buat kesihatan untuk memesan gula O. Dan kalau tak dapat Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017. Ni Instagram saya pula mengagam tiba-tiba. 017 711 4300. 017 711 4300 Siti Farehah, tentulah dengan dendeng manis Siti Farehah. Saudara. Juga jangan lupa Popeyes Sira Lady Maria, dan kita membantu teman-teman kita, khususnya saudara Zul, tokoh jamu Kemaman, yang memasarkan madu tualang, madu apple cider, madu yang dihasilkan oleh lebah hutan tropika. Dijamin berkualiti untuk meningkatkan imunasi dan antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung. Secara untuk mendapatkan madu yang baik, yang asli, sila hubungi saudara Zul di tokoh jamu Kemaman. Beliau juga turut memasarkan madu apple cider, iaitu ramuannya 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple untuk membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, masalah pengadaman, asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Sila saudara hubungi saudara Zul di tokoh jamu Kemaman. Saudara juga boleh layari dia punya Facebook, saudara. Banyak produk-produknya. Saudara, itu yang sempat saya ukirkan malam ini berhubung dengan e-commerce. Bukan lama pun, saudara. Apa khabar, saudara warung kudak-kudapan, Nur Kona-Kona, Nur Kona-Nona. Saudara Muhammad Amin Jack. Saudara, terima kasih saya tengok like saudara Muhammad Asri, Nur Kona-Nona, bukan Nur Kona-Kona, Nur Kona-Nona. Saudara Abdul Halim, saudara Abdul Hamid dalam Instagram. Saudara Nur Mac Azman, minta berubah parlimen. Memang kita minta begitulah. Saudara Adi Warna. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting untuk kita ketahui. Kerana dari baginda Rasulullah SAW,
Baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, duhai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meredai bagimu sebuah pahala kecuali syurga. Begitulah besarnya saudara, bila anda ditimpa musibah dan anda bersabar, maka bagimu bukan saja pahala tetapi syurga saudara. Sabar dan ikhlas itu tidaklah sesederhana perkataannya. Bahkan ikhlas dan sabar saat dihadapkan dengan sebuah permasalahan sangatlah berat. Namun, Allah pun memahami hal tersebut kerana pahala yang disediakan bagi mereka yang bisa sabar dan ikhlas tidaklah main-main saudara, melainkan syurga. Begitulah hebatnya saudara. Kerana firman Allah SWT, sesungguhnya. Ini maksudnya saudara, ya. Saya cuma dapat maksud sebut dalam bahasa Arab, memang takut lari daripada maksudnya. Saya bukan pandai bahasa Arab pun. Nama aja ada bunyi-bunyi Amir sikit, Kamal Amir. Mungkin. Tapi saya tidak fasih berbahasa Arab. Tergeliat lidah saudara. Jadi kerana firman Allah SWT, maksudnya, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, katanya, tiap-tiap sesuatu itu kami catatkan satu persatu dalam kitab yang jelas nyata. Ini petikan daripada surah Yasin ayat yang ke-12 saudara. Hayatilah saudara firman baginda Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, baik saudara, kita santuni mutiara kata kiriman sahabat saya. Apa khabar saudara Rosma Azhari Tok Kaya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Saudara, dalam mutiara kata kiriman sahabat saya Cikgu Hibil, katanya rencana Allah itu lebih baik dari rencanamu. Jadi tetaplah berjuang dan berdoa hingga kau akan menemukan bahawa ternyata memang Allah memberikan yang terbaik untukmu. Jadi apa-apa pun saudara, kita kena tetap dengan keyakinan kita, hakul yakin, segala-galanya adalah ketentuan Allah SWT. Baik, usai naluri kehidupan, mutiara kata, seperti biasa saudara, salam mengingatkan, salam peringatan. Saya nak kata sekali, salam peringatan kepada pimpinan negara agar mereka tidak berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang negara akan muflis saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah meniti titian perjuangan. Meniti titian perjuangan. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan meniti titian perjuangan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Katanya, sedapnya makan si buah duku, minum sahi di tepi laman. Anda bertemankan sebuah buku, manfaat melebihi 1000 teman. Jadi Pak Nazir ni, dia bekas pendidik. Sebab itu dia mengingatkan kita supaya kita sentiasa mendampingi dan berteman pada buku. Ustaz Hasan, sekejap lagi saya nak bagi ulasan sedikit. Kemudian kata Pak Nazir, perah santan melemak puyuh, terhidang capati dengan cincan. Mengukuhkan kedaulatan bahasa Melayu, jangan seperti murai berkicau. Jangan seperti murai berkicauan. Pupek tak ke mana pun. Sebab itu Pak Nazil agak sensitif dengan suasana bagaimana orang kita pejuang bahasa kita tak ke mana pun. Cakap aja macam murai yang berkicauan. Saudara. Saya juga ingin menyantuni pantun daripada sahabat saya, Senodin Malik daripada Perak Tengah. Pejuang anak muda yang begitu gusar dengan kedudukan negara. Kata Senodin, roti mamak, roti nan, kari lemak campur kelapa. Debat pemimpin sekadar tuntunan, nasib rakyat tetap serupa. Jadi malam besok Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan debatnya. Tapi apa manfaat untuk rakyat? Itu yang paling kita yang kata dapat ni Senodin Malik. Debat pemimpin sekadar tuntunan, nasib rakyat tetap serupa. Katanya lagi, asuh beruk, panjat kelapa, suruh memanjat waktu pagi. Bongkar membongkar, perangai serupa. Melayu juga hidupnya rugi. Beliau sebagai anak muda, beliau runsing melihat pimpinan negara terus bongkar membongkar, kata mengata, keji mengeji. Sedangkan yang kita mahu adalah pimpinan menyantuni kehidupan rakyat. Ya saudara. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantunnya.
kita masuk seketika untuk segmen Gedung Ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu yang dikirimkan oleh Tan Sri Johan Jaafar pada saya, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, sewajarnya kita renungkan kerana bangsa Melayu terdahulu amat mengharapkan hadirnya pemimpin yang benar-benar sempurna. Yang kita cari pemimpin tak sempurna. Kerana menjadi pemimpin ianya sempurna, sempurna iman dengan takwanya, sempurna ilmu dengan amalannya, sempurna lahir dan batinnya, sempurna kerja dan lidahnya. Perangai elok tidak tercela, negeri dijaga, rakyat dibela. Dijadikan pemimpin, hidup sejahtera. Dijadikan tua, tak ada cacatnya. Dijadikan induk, tiada celanya. Dijadikan tiang, tak ada lemahnya. Dijadikan tudung, tiada kurangnya. Memimpin negeri amat terpuji. Memimpin umat, amatlah bermanfaat. Memimpin bangsa, amatlah berjasa. Saudara, itu harapan pimpinan terdahulu dalam ayat-ayat yang berkait dan mengingatkan kita supaya mencari pemimpin yang sempurna. Saudara, kita sambung lagi malam besok dalam segmen Gedung Ilmu ini. Ya, saudara. Baik. Dalam keadaan-keadaan begini, saya perlu mengingatkan agar mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, saudara Sajid Puyut, Kekanda Zainal, saudara Kamal Zaman Man, Perang Laskar, ini di Instagram, saudara Jati Putra EMJ, Fakri Sani, Ismi, apa khabar Mi, saudara Mac Azman. Saya ingin memberi peringatan mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Bukan hanya suntingan, malahan komen-komen yang anda hantar. Rosli Rahim, panjang tu. Terima kasih, cakap serupa bikin, janji ditepati. Mereka menipu rakyat, merosak negara, melingkup ekonomi, rakyat dan negara. Hapuskan mereka pada PRU15. Begitulah harapan rakyat. Ya, saudara Rosli Rahim, saya cuba menyantuni, saya tengok panjang tulisannya. Begitu teman-teman mau menyertai saya dalam satu usaha kita bersama untuk mencernakan politik negara kita ini untuk tidak lagi boleh diperlakukan sembarangan oleh pemimpin yang bertopingkan kepada kononnya perjuangan tapi tak sampai ke mana, saudara. Jadi, kepada anda yang mengirim kiriman atau beri komen, mesti ingat, saudara, sama ada anda menyunting semula, masuk dalam YouTube, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tak mampu, saudara, untuk memantau semua. Saudara, dan ingat, ini adalah pencerahan politik. Dan saya lakukan ini semata-mata untuk memberi informasi kepada warga kita. Supaya mereka tidak boleh diperdaya oleh mereka yang mahu mencari ataupun menangguk di air yang keruh. Saudara, pencerahan saya ini, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Tapi kalau tak bersetuju, saya nak marah, tak boleh. Kalau bersetuju, orang nak marah pada saya pun tak boleh. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Terima kasih, saudara SL Service. Share. Jangan lupa, saudara. Share. Waalaikumsalam, saudara Musang Berjanggut. Saudara Muhammad Abdul Sani. Sabaruddin Din. Begitu juga, saudara Kamal Zaman. Puan Maznah, Cik Mat. Saudara Abdul Hamid. Ya, saudara. Kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Kalau ada kiriman, sila santuni dengan bahasa yang harmonis. Kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara. Saya mendapat kiriman sekarang ni. Walaupun di Kuala Lumpur, kita masih terasa bahangnya yang menggigit rasa seluruh anggota badan kita yang panas. Dah seminggu dah. Panasnya memijar, saudara. Tetapi tiba-tiba saya terkejut juga apabila mendapati di Sabah berlaku banjir besar. Saudara, dan seramai 1,826 mangsa daripada 698 keluarga terpaksa dipindahkan ke 16 pusat pemindahan sementara. Ini adalah susulan daripada kejadian banjir di Sabah. Jadi setakat dia yang dikemas kini ini, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Angkatan Pertahanan Awam, setakat jam 4 petang tadi, daerah Tenom kekal dengan catatan jumlah mangsa tertinggi, iaitu 1,608 mangsa daripada 638 keluarga di Tenom, saudara. Manakala di Beaufort melibatkan 218 mangsa daripada 60 keluarga. Sebanyak 15 buah PPS, Pusat Pemindahan Sementara di Tenom. Antaranya Dewan Masyarakat Seri Anteno,
Rumah Kebudayaan Batu Batu dan Dewan Kampung Kalang Kanar. Hanya satu PBS dibuka di Beaufort, iaitu Dewan Selagun. Kemas Kini juga menyatakan trend semasa banjir di Sabah, nampak gayanya alhamdulillah ada nampak menurun. Sebab saya kata sekarang ni di Semenanjung ni panas. Bagaimanapun tiba-tiba kita pun tak menjangkakan di Janda Baik boleh berlaku banjir. Ada kiriman kawan-kawan pada saya, dia kata sejak 15 tahun dia berada tinggal menetap di Janda Baik, berlaku lagi. Banjir agak besar. Banyak rumah-rumah yang tenggelami air. Kenapa boleh berjadi begitu? Sedangkan kawasan Janda Baik itu tanah tinggi. Macam mana boleh jadi begitu? Tak baiklah janda tu kamaknya ya. Jangan marah saya melawak saudara. Jadi keadaannya banjir di Janda Baik juga harus diberi perhatian, dan saya mengharapkan agar Kerajaan Negeri Pahang mengkaji bagaimana tanah tinggi pun boleh berlaku banjir yang menenggelamkan banyak juga rumah di sekitar Janda Baik saudara ya. Namun begitu saudara, dalam saat-saat begitu saya mendapati harga barang makanan terus melonjak. Ini yang tak menyenangkan hati kita. Dahlah banjir, kita baru saja habis usai perayaan Hari Raya Aidilfitri. Saudara, tiba-tiba sekarang ni saya menerima kiriman harga barang makanan terus melonjak. Macam saya katakan semalam, harga untuk 5 kilo minyak masak mencecah kepada RM45 sebotol. Itu yang untuk 5 kilo saudara. Dan dari segi laporan pasaran, kesemua barangan makanan juga dijangka akan naik kepada 50%. Ini sebagaimana laporkan beberapa buah akhbar. Di samping itu saudara, saya tadi menerima kiriman daripada sahabat saya, Saudara Ibrahim Cha. Kata Saudara Ibrahim Cha, pagi tadi beliau ke Pasar Sungai Besi dan amat terperanjat apabila seekor ikan lampam kering menjangkau sampai ke tahap RM7 sekeping. Dan untuk 3 keping petai. Saudara, ini bagi saya geleng kepala ni. 3 keping petai harganya adalah RM10. Apa nak jadi ni? Daun pisang RM9. Daun pisang RM9 segulung. Macam mana nak buat? Apakah tidak ada kawalan? Sebab itu saya dah menjangkakan saudara. Di samping itu, Kementerian Kewangan menyatakan harga minyak RON 97 naik dari RM3.94 seliter kepada RM4.31 seliter. Bagaimanapun alhamdulillah RON 95 kekal RM2.05 dan diesel kekal RM2.15 seliter. Itu keadaan sekarang saudara. Harga minyak RON 97 naik, barang-barang di pasaran naik. Ini saya amat menggerunkan. Dan saya ingin menyatakan kepada saudara bahawa bukan itu saja, ekonomi dunia. Saya dah buat semalam, kemarin saya dah memberi pencerahan bahawa banyak kiriman saya terima daripada teman-teman, laporan seluruh dunia menyaksikan ekonomi negara-negara besar turut terhimpit. Amerika, England, Jerman, malahan negara Jerman hari ini mengalami inflasi pada 7.3%. Yang merupakan inflasi yang terburuk sejak 30 tahun. Dan negara lain turut terjejas yang disifatkan sebagai bermulanya gelombang hyperinflasi. Bagaimana dengan negara kita? Bagaimana dengan negara kita? Kalau pimpinan masih terus bergelumat dengan isu politik, ekonomi tidak ditangani, hidup rakyat pasti akan terhimpit. Harga barang naik, sumber pekerjaan tak ada, sumber pendapatan semakin berkurangan, ekonomi yang menudum kesan daripada bukan negara kita saya. Jangan saudara nak katakan Malaysia saja, tidak. Di seluruh dunia. Sebab itu saya katakan kita harus menyediakan persiapan. Kita harus bersedia untuk menghadapi gelombang serangan ekonomi hyper yang terburuk dalam sejarah. Sebab itu saya berpesan, kalau boleh kita berbelanja seadanya dan simpan makanan dengan baik. Kerana saya khawatir negara kita pun sekarang ni menghadapi masalah kalau kita tidak menangani tentang food security ataupun simpanan stok makanan. Ini agak merunsingkan. Ya saudara? Jadi saya haraplah bersamalah kita berdoa
agar dunia segala pulih daripada sektor, daripada apa ini keruntuhan ekonominya, dan negara kita mampu keluar daripada terhirit oleh kesan ekonomi yang terburuk dalam sejarah selama 30 tahun lebih. Banyak negara-negara saudara, bukan Malaysia, boleh katakan seluruh dunia, tidak ada negara yang terkecuali. Kalau negara itu lebih teruk, bertambah buruk lagi. Macam negara India, macam negara Sri Lanka, macam Venezuela, negara-negara ini bertambah buruk lagi. Janganlah negara kita pula turut terseret untuk menjadi bertambah buruk. Ini masalah yang harus kita perhatikan dan harus kita berwaspada. Saya amat mengharapkan agar pimpinan negara dapat memikirkan macam mana nak mengatasi masalah ini. Sebab itu malam besok, saudara, saya sepatutnya bersiaran pada jam 9.30 malam. Tapi demi menghormati supaya warga, teman-teman semua dapat mengikuti debat malam besok antara Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini debat ekonomi yang perlu kita ikuti. Nak dengar dua-dua pemimpin mereka ini. Dua-dua ini adalah mantan Menteri Kewangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah jadi Menteri Kewangan di saat suasana ekonomi yang begitu segar. Begitu juga dengan Datuk Seri Najib, turut menjadi Menteri Kewangan saat ekonomi negara di tahap yang membanggakan. Tapi malam besok, kedua-dua mereka akan melakukan debat terbuka. Elok kita dengar, kerana itu saya hanya bermula saya punya live pada jam 10.30 malam setelah saya mendengar untuk saya membuat ulasan. Kerana perbicaraan saya dipahamkan, isu yang akan dibangkitkan tentulah persoalan tentang Sapura Energy. Begitu juga dengan apa yang bermasalah dengan syarikat satu lagi tu saham. Ini begitu juga dengan ekonomi dunia. Sama-sama kita dengar malam esok dan saya cuba memberi ulasan mengikut pandangan dan kepahaman saya atas debat oleh kedua-dua pemimpin tersebut. Kedua-dua mereka lah pemimpin besar, saudara. Tapi janganlah saudara kata ini kluster mahkamah. Kalau gitu jadi ni orang akan cakap ini kluster banduan pula. Itu jangan, saudara. Kedua-dua mereka mempunyai buah fikiran yang baik. Sebab itu saya kata alangkah baiknya kalau negara dapat mempunyai pemimpin yang boleh duduk semeja untuk memikirkan untuk kebaikan negara. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Kerana hari ini, saudara, besok pula hari ini, saudara. Hari ini, Parti Umat Melayu UMNO telah pun melewati usianya 76 tahun. Hari ini, saudara, UMNO diwujudkan oleh warga bangsa Melayu yang diketuai oleh Dato' On. Jadi 76 tahun UMNO ni. Sewajarnya UMNO kembali menghayati kenapa UMNO itu ditubuhkan. Setiap warga UMNO perlu menghayati kenapa UMNO ditubuhkan. Kena buat persoalan tu. Kerana UMNO ditubuhkan pertama-tama sekali untuk memertabatkan kembali kuasa Raja-Raja Melayu yang hilang. Untuk membela maruah kita yang tercemar. Di samping itu adalah membela bangsa kita yang terjajah. Itu persoalan yang pertama. Jadi sekarang ini bila UMNO negara sudah merdeka, ekonomi nampak sedikit okey tu hari, kerana perebutan kuasa, kita seolah-olah mendedahkan warga bangsa kita ini untuk kembali terjajah. Ini terjadi kesannya dalam pilihan raya umum yang ke-14 lalu. Saya bukan nak menyalahkan sesiapa, tetapi oleh disebabkan lahirnya, wujudnya gelombang menekan UMNO dan sebagainya, maka UMNO Barisan Nasional tewas. Bila tewas selama 4 tahun sehingga saat ini, kita seolah-olah tidak mampu bangkit untuk membina ekonomi kita. Jadi malam besok Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya mengharapkan wacana pemikiran mereka bersekikar pada soal ekonomi. Bukan untuk saling caci mencaci ataupun hina menghina. Kerana saya haraplah sempena penubuhan UMNO 76 tahun ini, parti yang ditubuhkan ataupun yang diasaskan ataupun yang disintuk limaukan di Istana Bukit Serin di Johor itu tidak seharusnya menjadi tempat untuk kegelojohan pemimpin untuk mahu terus berada di anjung kuasa. Sehingga saudara jangan lupa UMNO pernah diharamkan pada tahun 1987. Dan Alhamdulillah bila menjelma UMNO baru dan dipulihkan kembali. Namun warga UMNO pastinya seharusnya terus kekal setia dan bersetia.
Tapi masih ada juga pemimpin yang bagaikan musang berbulu ayam. Mereka ini mengintai peluang untuk mencari kekayaan diri hingga sanggup menodai sumpah dan janji keramat Parti UMNO. Apa dia sumpah dan janji keramat Parti UMNO? Saya nak bercakap sama Puan UMNO ini kerana hari ini adalah hari ulang tahunnya. Adalah untuk membela demi lestari kebangkitan agama, bangsa dan tanah air. UMNO harus meletakkan kembali asas perjuangannya supaya setiap warga bangsa kita ini dapat menikmati kenikmatan kek ekonomi negara yang begitu subur, yang semua orang tahu kita negara yang makmur. Malangnya kek ekonomi itu tidak dapat dibahagi sama rata di kalangan rakyat. Maka berlakulah ketempangan dalam pembahagian kek ekonomi ini. Maksud saya kek ekonomi ini kekayaan negara. Kita tak mahu yang kaya terus kaya, yang miskin terus papa ke dana. Kita tak mahu. Suasana itu mesti dihapuskan. Kita mahu mewujudkan lebih ramai warga bangsa kita ini yang dapat menikmati, merasa bersyukur hidup di bumi yang cukup makmur ini. Sebab itu orang di negara-negara barat mereka memanggil kita ini the Golden Peninsula. Warga di negara China mereka memanggil kita ini adalah semenanjung emas. Saudara, jangan main-main. Semenanjung emas, Golden Peninsula. Seharusnya anak jati di Golden Peninsula ini dapat menikmati segala kenikmatan. Tetapi apa nak buat apabila pemimpin masih lagi mahu bersikap dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan, anak di rumah dibiarkan kelaparan. Kesan inilah yang menjadikan warga bangsa kita ini terjebak dalam kehidupan terhimpit, tersepit dan hidup penuh derita. Hingga waktu kita nak mengeluarkan kumpulan wang sebarang pekerja duit sendiri pun dilihat seolah mengemis duit sendiri. Kenapa? Kerana kepincangan. Kerana kita tidak mahu menyantuni ekonomi yang dianugerahkan oleh Ilahi ini sebaik mungkin. Tidak. Pembahagian kek ekonomi itu tidak diberi sama rata. Jadilah yang kaya terus kaya. Yang miskin, apa ke dana? Itu keadaan saya. Saya haraplah agar warga UMNO kembali insaf. Kembali insaf untuk meneruskan agenda perjuangan UMNO. Jangan sekali-kali dinodai ini parti keramat ini. Saya nak marah-marah. Tapi jangan marah pada UMNO. Marah pada pemimpin tak ada masalah. Yang kayu. Betul, Saudara Bahrom. Dan sebab itu saya melihat, saya nak membaca menyantuni perutusan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, selaku Presiden, beliau menyatakan mereka yang menyatakan UMNO sudah tidak relevan adalah merupakan satu kesilapan besar. Kerana mereka itu sedang bermimpi di siang hari, mengandaikan yang mustahil dan bukan-bukan. UMNO terus relevan, saudara. UMNO sebaliknya umpama pohon besar yang sedang menanti detik kembalinya berbuah. Ini realiti saya. UMNO itu umpama sepohon besar yang tengah tunggu masanya untuk kembali berbuah. Meskipun pernah seakan-akan nyaris ianya tumbang dipikul ribut. Namun akarnya begitu ukuh. Akarnya utuh lagi kuat. Pohon UMNO yang luhur tetap teguh berpacak memayungi segenap naungannya. Saudara, sebab itu Datuk Seri Zahid meniru pada rakan-rakan sekalian. Kena ingat, katanya, UMNO dilahirkan dengan air mata pengorbanan orang Melayu. UMNO dilahirkan di Istana Melayu. Bukan dia dilahirkan di jalanan. Dan merupakan parti terbesar orang Melayu sejak 11 Mei 1946. UMNO mendepani rancangan Melayu Union dan British demi survival bangsa Melayu. UMNO mempertahankan kedaulatan institusi diraja dan raja-raja Melayu. UMNO jua sebuah parti politik semangat nasionalisme Melayu berpaksikan Islam. Kerana itu, UMNO masih bertapak di hati Melayu disebabkan asas penubuhannya yang jelas. Bagaimanapun, UMNO tidak pernah sama sekali mengenepikan hak bukan Melayu. Sejarah berpuluh tahun UMNO mengemudi teras pentadbiran negara sebagai bukti nyata. Kerana itu, menurut Datuk Seri Presiden, UMNO akan kembali berjuang dalam pilihan raya umum akan datang. Amalan kita bermuafakat dan tidak berpecah belah. Bak katanya, serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Perjuangan UMNO pada PRU 15 jauh lebih murni demi sebuah kebenaran dan kewajipan. InsyaAllah, rakyat bersama UMNO kerana UMNO akan terus bersama rakyat. Itu key-nya.
Saya melihat kenyataan daripada Presiden itu begitu jelas. Begitu jelas bila dia mengatakan tidak mahu berpecah belah, serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Perjuangan UMNO pada PRU 15 nanti jauh lebih murni. Artinya kita harus melakukan islah dalam kepimpinan. Begitu juga saya melihat, menatap kenyataan mantan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerana 76 tahun telah berlalu katanya, perjalanan yang penuh cabaran dari penubuhan hari ke hari ini. Bukan saja perbezaan dan perbalahan dalaman yang hampir melumpuhkan parti, tapi juga tekanan politik dari luar parti dengan musuh-musuh yang ingin menghancurkan kami. Malah ada yang memilih keselesaan meninggalkan kami berduyun-duyun. Ini Datuk Seri Najib membayangkan bagaimana teman, rakan yang dulu sama-sama berjuang sanggup meninggalkan perjuangan ini. Yang tinggal, kata Datuk Seri Najib, UMNO dengan ahlinya yang setia. Akar umbi menunjangi parti, memahami dan meneruskan perjuangan, menjulang kami semula. UMNO kekal bersama, UMNO kekal kukuh, UMNO kekal dengan perjuangannya. Tidak dinafikan, populariti dan sokongan terhadap parti berubah-ubah sepanjang masa. Namun, kata Datuk Najib, kami jelas akan peranan dan tanggungjawab kepada rakyat. Di masa kita memimpin, kita berusaha meningkatkan taraf dan kebajikan rakyat. Melaksanakan pembangunan. Di masa kita jatuh, kita terus bersuara untuk membela rakyat. Kerana UMNO adalah sebuah perjuangan rakyat. Jadi, Datuk Seri Najib mengharapkan semoga rakyat Malaysia terus dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT menjulang parti dan perjuangan membela nasib rakyat. Itu ucapan ataupun kiriman Datuk Seri Najib. Saya juga dapat melihat kenyataan. Saya minta maaf saudara, saya akan baca. Ini lahir daripada jiwa pemimpin kita. Pemimpin besar dalam UMNO. Saudara. Menurut Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, dia kata UMNO merupakan satu badan siasah yang terbesar bagi orang Melayu dan juga parti yang pertama di negara ini. Saudara. Kemudian katanya, pada hari ini usia UMNO telah menjangkau 76 tahun. Dan ianya satu usia yang telah matang. Malah UMNO juga menjadi wadah perjuangan orang Melayu. Sejarah perjalanan parti UMNO sudah lama sebab sebagai badan siasah yang matang, ianya telah melalui pelbagai suka dan duka serta melalui banyak krisis demi krisis. Tetapi UMNO masih lagi menjadi sebuah parti yang terbesar dalam negara ini. UMNO ini, kata Tok Mat, adalah satu gagasan cendekiawan Melayu. Perjuangan orang Melayu yang hendak merebut kemerdekaan dengan cara yang aman dan secara berkompromi, iaitu melibatkan semua kaum dalam negara ini. Sebab itu, selepas UMNO ditubuhkan, maka ditubuhkan MCA dan MIC untuk kita sama-sama mendapatkan kemerdekaan untuk negara kita. Maka tertubuhlah negara Malaysia ataupun Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1963 katanya. Jadi untuk itu Tok Mat mengharapkan, tambah beliau lagi, inilah satu asas dan tujuan utama mengadakan wacana ini. Waktu tadi beliau merasmikan wacana pemikiran. Jadi Tok Mat mengharapkan agar warga UMNO menyedari kehadiran mereka bukan untuk mendapat nikmat semata-mata, tapi untuk sama-sama bersama pimpinan yang ada untuk meneruskan perjuangan. Setelah itu, menurut Susah Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan, ahli-ahli semua, mereka yang menyatakan UMNO sudah tidak relevan merupakan satu kesilapan besar. Saudara, itu katanya. Dalam keadaan begini, UMNO tetap kukuh. Jadi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin sebagai naib presiden, beliau mengucapkan terima kasih dan tahniah pada semua warga UMNO. Mereka semua ini katanya, apa dia katanya? Kerana komitmen, sumbangan dan kesetiaan tidak berulah bagi para ahlinya lah, maka UMNO dapat menyambut ulang tahunnya yang ke-76. Mereka semua inilah di saat UMNO berkuasa, di saat UMNO jatuh dan hilang segalanya, mereka kekal sebagai pendukung kuat pada parti. Ini kita kena ingat saudara. Warga mereka akar umbi, mereka tetap setia. Yang tak setianya mereka yang menjadi kluster-kluster di atas. Mereka yang melihat bahawa jawatan itulah segalanya. Mereka yang takut pada tindakan undang-undang. Mungkin mereka terlibat dalam kegiatan yang tak menentu. Mereka ini takut pada kehilangan. Bagi warga akar umbi tidak pernah gentar untuk menghadapi apa juga cabaran dan dugaan. Selagi kita melangkah, kita tidak akan berpaling. Sebab itu, kata saya juga sempat menerima kiriman daripada Riyadh.
sahabat kita, anak muda, iaitu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Seri Ashraf Dusuki. Beliau berada di Mekah dan menghantar kiriman. Dia kata, ya, UMNO tidak sempurna kerana pendukungnya hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas daripada kesilapan. Kita harus menyedari, namun kekalahan yang ditakdirkan adalah suatu hikmah dan tajribah buat UMNO menyedari betapa kuasa adalah amanah besar umat yang tidak boleh dipersiakan. UMNO perlu faham bahawa kuasa itu adalah amanah besar umat yang tidak boleh dipersiakan. Amanah yang tidak boleh dicabuli dengan kerakusan nafsu, kecelaruan akal budi dan ketamakan haloba kebendaan. Jadi amanah yang perlu dipelihara dengan penuh keinsafan dan kegerunan bahawa kelak bakal dihitung di akhirat nanti. Kini, saudara, di bawah generasi pelapis dan pewaris muda UMNO tergalas tanggungjawabnya. Beliau berseru pada pemuda-pemuda UMNO. Katanya, di bawah generasi pelapis dan pewaris muda UMNO tergalas tanggungjawab untuk kita bangkit kembali dengan idealisme dan ruh perjuangan. Kembali kepada akal perjuangan berteraskan suluhan ilahi dan agenda mempertabatkan bangsa dan tanah air. Itu keadaan saya. Jadi malam besok kita sama-sama dengar antara perdebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib. Saudara, saya malam tak nak bercakap soal ini apa. Cuma yang saya agak letih lah. Dalam saat-saat gini, tiba-tiba kes Datuk Boh Mokhtar selaku pengurusi perhubungan UMNO Sabah mula pula terdedah pula tentang berhubung dengan tuduhan bahawa beliau terlibat dalam rasuah berhubung dengan syarikat Felcra, pelaburan Felcra dalam unit amanah public mutual. Inilah saya katakan, saudara, bahawa kita tidak lepas daripada undang-undang. Berhati-hatilah, saudara. Saya melihat sebenarnya dalam saat-saat begini, saya nak mengingatkan warga UMNO. Macam saya katakan semalam, tak habis-habis lagi setengah pihak yang mahu melihat agar pimpinan UMNO ini dikuburkan karirnya. Mereka yang menentang UMNO sebenarnya sedang mencari upaya agar mantan Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, malahan Ketua Pemuda, Setiausaha Agung UMNO dan siapa saja yang memimpin UMNO ini mahu diseret ke muka pengadilan dan dijatuhkan hukuman. Yang saya melihat bahawa apakah benar mereka ini melakukan ataupun terlibat dalam gejala sebagaimana tuduhan. Ini masalah yang saya lihat yang ancaman yang dihadapi oleh UMNO. Dan kalangan mereka yang berada dalam UMNO pula seolah meraihkan usaha tersebut. Apakah mereka mempunyai agenda? Saya tak faham. Saya sendiri tak faham. Malahan saya melihat apabila Datuk Seri Najib Azul Zahid telah mengutarakan pandangannya bahawa UMNO tidak lagi akan bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Sebab itu kata Datuk Sabri Cik selaku ahli majlis tinggi UMNO, beliau bersetuju dengan pandangan yang mengatakan penyertaan ummah adalah lebih besar daripada penyertaan politik kepartian atau kerjasama politik dalam menghadapi Lebaran Umum ke-15. Sebagaimana kenyataan Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dengan memaklumkan bahawa PAS sebahagian daripada komponen Perikatan Nasional dan akan meneruskan agendanya menggesa penyertaan ummah diteruskan. Kata Sabri Cik, medan tempur telah PAS dan Barisan Nasional lalui di Melaka dan Johor menerusi pilihan raya negeri. Jadi dia kata betul, saya setuju penyertaan ummah lebih besar daripada kerjasama politik. Tapi PAS sudah mengenepikan warna hijaunya sendiri untuk memilih biru, itu Perikatan Nasional, untuk melawan Barisan Nasional. Jadi untuk itu, Barisan Nasional biarlah dengan caranya. Medan tempur telah kita lalui bersama di Melaka dan Johor. Kata mengata, gelar menggelar, sudah pun dilemparkan. No hard feelings. Nothing personal. Tapi selepas itu masing-masing masuk ofis dan mesyuarat bersama-sama dalam sebuah kerajaan. Ini keadaan saudara. Jadi ulang alik PRU 15 nanti, kalau ada rezeki, bolehlah duduk semula dalam kerajaan. Kata Datuk Sabri Cik. Kabarnya Parti Bumi pun sedang cari kemah besar. Mereka sedang mencari formula nak jadi Perdana Menteri ke-10. Mudah-mudahan PAS taklah ditinggalkan oleh mereka. Kalau ada rezeki, tak kiralah dengan siapa, PAS tetaplah dengan kerajaan.
Umat tak pecah pun tanpa kerja politik. Chill, relax saja, sejukkan hati. Ini adalah untuk menyantuni pada sekarang ni pimpinan PAS. Yang kita lihat, mereka mula menyedari sejauh mana kemampuan Perikatan Nasional untuk memenangi pilihan raya umum akan datang. PAS sendiri pun sudah kehilangan terentak. Saya nak cakap terus terang, saudara. Kalau PAS masih terus dengan Perikatan Nasional, dengan PAS sekali huyuk, badi yang dibawa oleh Perikatan Nasional, yang dibenci oleh rakyat itu sudah sampai ke tahap dendam. Jadi kalau PAS bernaung bersama-sama dengan Perikatan Nasional, dengan PAS sekali dihuyuk oleh rakyat. Sebab itu, UMNO mengambil keputusan, kalau PAS masih terus sekali begitu, kita tamatkanlah Muafakat Nasional. Sudah. Walaupun Mursyidul Ampas, Datuk Yassin di Perlis, beliau mengatakan bahawa tak sepatutnya kita tamatkan, tak sepatutnya kita kuburkan Muafakat Nasional. Dan beliau mahu supaya keluarga besar dalam Muafakat Nasional ini terus disantuni. Kita sedar. Tapi yang jelas dan nyata, siapa sebenarnya yang mengkhianati persahabatan kita. UMNO, waktu pilihan raya di Melaka, pujuk PAS. Sudah-sudahlah. Mari kita bersama dan UMNO meredakan 5 kerusi untuk PAS di Melaka. Tapi PAS mengatakan mereka tak mahu. Mereka hendak bersama dengan PBM. Bukan salah kita. Apa nak buat? Dan akhirnya rakyat memberi hukuman. Rakyat Melaka membuat hukuman, membuat keputusan, memilih UMNO Barisan Nasional. Begitu juga dalam pilihan raya di negeri Johor. Saya masih ingat lagi, Datuk Hasni, begitu mulia hatinya. Selaku waktu itu beliau sebagai Ketua Menteri Besar Johor. Dan menawarkan kepada PAS 5 kerusi kawasan yang selamat. Untuk PAS bertanding di Johor. Bagi menyantuni Muafakat Nasional. Juga ditolak bulat-bulat. Kerana mereka lebih percaya pada Perikatan Nasional. Mereka lebih percaya pada Parti Pejuang. Mereka lebih percaya pada Parti Peribumi Bersatu. Kononnya, kerana PBM itu dipimpin oleh orang Johor. Mereka lupa UMNO ini lahir di istana. Dua perkara yang berbeza, saudara. Jadi akhirnya tak nak buat, tak nak terima. Salah siapa? Okeylah, tak ada masalah. Maka UMNO meneruskan baterainya. Pelayaran UMNO mesti diteruskan. Kita tak boleh menoleh ke belakang. Sekali kita sudah kalah, kita harus menebus kekalahan itu. Dan rakyat begitu kembali mengharapkan agar UMNO Barisan Nasional kembali berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Dengan suasana begitu, akhirnya rakyat Johor memberi kemenangan kepada UMNO Barisan Nasional dengan kemenangan yang besar. Say what you want to say. Anda boleh kata apa saja. Berberi alasan kononnya bahawa banyak pengundi boikot, banyak pengundi yang tak hadir. Itu soal lain, saya. Keputusan dalam demokrasi, keputusan telah ditetapkan. Rakyat sudah menolak. Rakyat menolak kehadiran Parti Peribumi Bersatu, Perikatan Nasional, Parti Pejuang, Pakatan Harapan ditolak oleh rakyat bulat-bulat. Jangan pula ada pula mengatakan UMNO main duit. Tak ada. Kita waktu itu UMNO bertanding dalam keadaan yang penuh kesukaran. Taklah begitu kaya raya. Wang ringgit dah terbatas. Tapi kita meletakkan pada harapan rakyat. Terpulanglah pada rakyat. Jadi saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, dia kata tak payahlah layan PAS tu. Okey. Bukan saudara bersetuju, saya juga lagi bersetuju. Dan saya malam tadi berbual dengan Presiden. Sempat berbual dengan Presiden sampai pukul 1 pagi. Datuk Seri Presiden mengatakan bahawa Majlis Tinggi, bukan diri dia, telah pun bersetuju untuk tidak lagi menyantuni atau bercakap soal Muafakat Nasional. Sudah-sudahlah. Dan noktah dah tertutup. Naam. Tak ada perlu nak dicakapkan lagi. Kita harus terus meneruskan agenda perjuangan kita. Cuma yang kita harapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri memahami kehendak akar umbi, kehendak UMNO supaya disegerakan pilihan raya umum ini. Dan pada 15 hari bulan Mei nanti akan diadakan perhimpunan khas. Ini adalah untuk meminda. Dia untuk meminda perlembagaan parti agar selepas pilihan raya umum dalam tempoh 6 bulan barulah diadakan pemilihan dalam parti. Ini bukan lain sahaja, adalah untuk mengelak berlakunya percaturan, perpecahan, perbalahan dalam parti. Supaya bila kita menghadapi pilihan raya, kita solid. Masalahnya, apa yang berlaku sekarang ni, mereka yang tak bersetuju
dengan pimpinan hari ini merasakan bahawa mereka akan diketepikan. Mereka akan disingkirkan. Itu saja sebenarnya. Kalau mereka meletakkan kepentingan parti, tak ada masalah. Jalan. Come what may, Datuk Seri Presiden. Go ahead. Sepatutnya begitu. Ini tidak. Kerana terdengar cakap-cakap bahawa mereka akan ditinggalkan. Mereka cuba bergayut dengan seseorang. Ini masalah. Dan katalah sekarang ni, kalaulah pimpinan itu menyetujui mereka, maka ini juga menyusahkan pimpinan tersebut dalam membuat keputusan. Kerana tingkah laku mereka telah pun ditolak oleh rakyat. Ini keadaan sebenarnya. Mereka harus sedar diri. Orang kata terlajak perahu boleh diundurkan. Terlajak kata maka binasa. Sebab itu dalam politik ini kita tak boleh membuat kesilapan. Bagaimanapun saya melihat Majlis Tinggi UMNO ni masih lagi berlapang dada untuk menerima mereka yang mungkin telah terlajak untuk make a comeback. Bukan melompat. Bukan melompat. Tapi yang terlajak. Tak apalah. Kita berlapang dada demi lestari kemenangan UMNO Barisan Nasional untuk kita menyatukan perpaduan dalam UMNO. Tapi apa yang berlaku, mereka masih lagi memainkan slogan, memainkan sentimen-sentimen yang menyanggal ataupun menyanggah kepimpinan yang ada. Ini masalah yang ada kepada mereka yang kini cuba berlindung di bawah seseorang. Saya tak mau sebutlah, nak sebut nama apa semua, tak baik saya. Sudahlah. Tapi saya rasa ruang untuk mereka. Sebab mereka masih lagi keluarga besar UMNO. Mereka tidak melompat. Cuma sekarang ni mereka berada dalam kluster menteri, timbalan menteri, ada jadi pengurusi JSC dan sebagainya. Bagi saya lah, make a comeback. Apa salahnya? Cuma saya lihat dalam gambar-gambar. Saya tengok waktu yang berhormat Presiden UMNO menghadiri majlis terbuka di rumah Datuk Seri Perdana Menteri. Yang berhormat di kediaman resmi, yang berhormat Perdana Menteri, waktu beliau hadir di situ, beliau masih lagi bersalam dengan Datuk Hamzah Zainuddin yang melompat. Tapi bukanlah nak bawa masuk dalam UMNO, tidak. Tapi disantuni. Kalaulah orang yang melompat macam itu pun masih lagi boleh disantuni oleh Presiden, apatah lagi kita yang pernah berkawan. Kita yang pernah berada dalam sekampal. Saya amat mengharapkan, saya nak lihat. Sudah-sudahlah kita berbalah. Tapi saya nampak mereka ketegur, kata orang Perak. Masih lagi menunjukkan ego mereka. Saya yakin tingkat 38 masih terbuka. Mereka yang pernah sering kali datang ke tingkat 38 satu ketika dahulu. Apa salahnya datang balik? Sebab mereka tidak meninggalkan wadah perjuangan UMNO. Soal mereka nak sokong orang ini, nak sokong orang ini, tak ada masalah. Cuma kita katakan, jangan menampakkan elemen seolah-olah kamu mendewakan parti lain. Kita tidak redha apabila mereka cuba menyantuni parti yang sah-sah nak bunuh kita. Jadi kalau itu keadaannya, memanglah kita akan marah. Memanglah kita akan serang mereka ini. Tapi kalau mereka rasakan bahawa dah terlajak benda begitu, make a comeback, tak ada masalah. Hadirlah ke tingkat 38. Berjumpalah dengan pimpinan. Apa ada masalah? Kalau anda bukan ahli majlis tinggi, ahli-ahli biasa pun datang juga. Jangan rasa diri bongkak, oh aku bukan di majlis tinggi, tak perlu datang jumpa Presiden. Apa salahnya kalau anda masih lagi bergelar sebagai ahli parlimen? Ini masalah ego masing-masing. Tak mau turun dia punya nada egonya. Saya melihat dengan mata kepala macam hari ini, saudara. Waktu wacana pemikiran di Ibu Pejabat UMNO. Berapa kerat je mereka datang. Kerana akan mendengar bicara daripada timbalan Presiden. Berapa kerat yang datang untuk menghayati, untuk bersama-sama membicarakan tentang untung nasib perjuangan parti UMNO. Tak ramai, saudara. Saya agak kecewa. Saya agak kecewa melihat kehadiran yang sebegitu. Memang ahli-ahli ramai datang. Tapi mereka yang kononnya bernama pemimpin. Sebab saya kata, ya sudah-sudahlah. Tapi masih lagi dengan cara begitu, okey. You ask for it, we pay for the price. Saya tak pernah merasa guntar untuk berhadapan dengan orang yang merasakan dirinya bongkak, sombong. Dialah betul segala-galanya. Tak ada masalah bagi saya. Sebab mereka pernah jadi sahabat kita. Mereka adalah sahabat yang sejati, yang dalam perjuangan. Dan mereka juga berada dalam sab kepimpinan UMNO di saat UMNO mengalami kekalahan. Tapi kenapa akhirnya? Apakah kerana jawatan? Apakah kerana dapat gelaran? Mereka sanggup meninggalkan bahtera kepimpinan yang diladani bersama.
Kalau tersalah, perbetulkan. Sebab mereka bukan musuh kita. Kalau terlajak perahu, boleh kita tarik. Ini terlajak laku. Masih lagi boleh untuk berbicara. Tapi jangan berterusan. Itu saja. Saya sentiasa berlapang dada. Kalau ada teman-teman mengata, hey brother, ini YB, telefon you, okey. Okeylah kita tak ada masalah pada saya sebab mereka masih lagi pemimpin UMNO. Kalau tidak pun mereka memimpin di peringkat nasional, mereka masih lagi pemimpin di peringkat bahagian. Cuma bila mereka menyanggah keputusan Majlis Tinggi, tentulah saya akan mempertahankan. Sebab saya melihat, saya memegang amanah daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Dia kata, ingat bahawa kerusi presiden ini jangan dirobek, jangan digoyang-goyangkan. Kita harus memberi sokongan. Selagi beliau masih menjadi presiden, besok datang orang lain, kita kena sokonglah. Itu adalah prinsip asas demokrasi. Kenapa sekarang mau digoyahkan? Itu masalahnya yang saya lihat. Jadi kalau begitu, saya harus mempertahankan. Jadi kalau teman-teman masih ada lagi yang menjadi penasihat, ataupun saya katakan apik lempang lah, ataupun keliling kelalang, cukup-cukuplah anda memeta ataupun anda mencanai permasalahan dalam parti kita. Hanya kerana perasaan anda. Hanya kerana anda mengindamkan sesuatu. Apa salahnya? Apa salahnya untuk kita mudik ke hulu bersama dan menghilir juga bersama dalam batra yang sama? Kalau nak tinggalkan, okey, silakan, tak ada masalah bagi saya. Warga UMNO pun tak ada masalah. Kalau setakat 5-6 orang tu nak berhenti, nak turun, nak pergi jumpa pada... Carry on lah. Tapi kita merasakan, kenapa boleh jadi sampai begitu? Kenapa harus sebegitu sikap kita terhadap parti ini? Tulitkah perjuangan anda? Kalau itu sikapnya. Belajarlah untuk berlapang dada. Belajarlah untuk menerima. Kalau kesilap, kita mengaku kesilapan. Ini yang saya selalu tekankan. Tapi apa nak buat? Tadi wacana tak datang. Sebab itu, saya tahu. Warga UMNO mahu melihat perubahan. Saudara, sebenarnya, saudara, parti UMNO boleh menewaskan PAS di Kelantan. Tak ada masalah. Tambah pula dengan sekarang ni, selepas 30 tahun, mereka mentadbir Kelantan. Rakyat Kelantan memang dahagakan pembangunan. Rakyat Kelantan mengatakan takkanlah selama 30 tahun, masalah air tak boleh selesaikan. Ruang untuk UMNO menewaskan PAS di Kelantan ada. Tetapi masalahnya kalau kita sama kita berbalah. Kita sama kita, bahasa popular di Kelantan lah caketing. Kita saling tikam menikam di belakang. Bila kawan tak dicalonkan, mula kita marah. Yang saya mengatakan pencalonan untuk orang seorang itu dipilih menjadi calon, itu hanya satu daripada aktivitinya. Kita sebagai warga parti kerana meneruskan perjuangan ini. Bukan hanya kita saja atau kawan kita saja mesti dipilih. Pemilihan itu biarlah pucuk pimpinan yang lakukan. Kalau anda dah lama berada di situ, sampai masanya untuk berundur, berundurlah. Kalau anda merasakan bahawa diri anda seorang saja yang layak, ini mendatangkan masalah kepada parti. Saudara Syakri Abe, bubar. Memang kita tak akan bubar. Jadi kita tak mahu tindakan menganaktirikan rakyat UMNO di cawangan-cawangan. Jadi maksudnya, saya mengharapkan agar warga UMNO, pimpinan UMNO tidak mengambil sikap menganaktirikan mereka yang dilihat tidak menyokong. Santuni setiap warga UMNO. Mereka adalah keluarga besar kita. Adik kalau buat salah, apa salah memaafkan? Ataupun abang misalnya, telah salah lempang. Okey, serang bermaafan, air raya habis, selesai kosong-kosong. Tapi takkan nak terus bermusuhan hingga mencetuskan akhirnya menjadi medan perbalahan berterusan tanpa sempadan. Cukup-cukuplah warga UMNO ini berbalah. Kita bukan tak boleh menang di Kelantan, boleh menang. Tapi masalahnya itulah. Kerana pemimpin yang diharapkan, diberi kepercayaan oleh warga UMNO memimpin, mereka meletakkan kepentingan diri ataupun meletakkan kepimpinan kroning. Siapa saja yang dicalonkan oleh parti, harus kita sokong. Saya cakap saudara-saudara, saya dah 62-60 tahun usia saya. Berpuluh tahun dalam UMNO ni. Tak pernah pun nak rasa terkilan, tak dapat jawatan, tak ada apa pun. Tapi saya melihat bahawa UMNO ini perlu kita pertahankan. Sikap ini perlu ada pada diri setiap pemimpin. Tapi kalau pemimpin merasakan hanya dia saja betul, dialah segala-galanya, susahlah.
Saya berharap dan saya sentiasa berdoa agar teman-teman yang telah pun menyimpang daripada asas perjuangan kita ini kembali dan memperbaiki semula. Kita bak kata orang dia sebusuk-busuk daging dicincang-cincang, akhirnya dimasak juga. Cari bulu ayam, akhirnya bercantun juga. Biduk yang lalu, kiambang itu perlu bertaut. Jangan sampai biduk itu berlalu kerana tak ada akar, maka kiambang dah tak nak bertaut, dibawa oleh arus. Ini masalah, saudara. Kita mahu. Sebab kita adalah serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Bagaimana kata Presiden tadi. Itulah mulanya bangsa kita ini. Tapi jangan kita mewujudkan perpecahan. Ini sempena UMNO ni, saya nak jelas kepada saudara, UMNO dilahirkan untuk perjuangan bangsa. Kenapa ia jadi medan perbalahan bangsa? Saudara saya amin, UMNO tak busuk, saudara. Warga, setengah-setengah warganya yang mencipta kebusukan itu. Saudara mungkin dari parti lain. Bolehlah saudara nak cacai, nak maki ke parti saya. Tapi jangan kata UMNO itu busuk. Tidak, saudara. UMNO bukan busuk. Masalah parti lain itu lebih busuk dan membusukkan. Tapi kita tak mau mengatakan parti orang lah. UMNO diterajui oleh pemimpin. Bukan nak membusuk. Matlamatnya untuk membela bangsa, agama dan negara. Mungkin ada tindakan-tindakan tertentu yang membuatkan UMNO dilihat jelek di mata rakyat. Berbalah kerana nak jawatan. Itu yang tak jenis saudara Elwan. Itu yang ada yang tak puas hati. Benar. Mereka berbalah kerana nakkan jawatan. Bukan berbalah kerana perjuangan. Kita mesti menganggap UMNO seperti sebuah batera. Kalau Kapten kata menghadap 30 darjah ke kanan lah. Yang kamu nak menunjuk kamu pandai ke kiri buat apa? Kerana Kapten tahu depan tu ada batu karang. Bila Kapten kata kayuh, semua kayuh. Bila Kapten kata bertenang. Sepatutnya begitu. Tapi apa yang berlaku sekarang? Kapten kata ke kanan, mereka kata ke kiri. Ahli-ahli UMNO, ini kita yang berada dalam batera ini terumbang ambing, jadi pening kepala. Dalam batera yang berombak, yang bergelombang, kita pula mempunyai beberapa orang yang sepatutnya jadi juragan setia, mereka tidak menjadi juragan setia. Mereka mahu menyanggah nakoda. Akhirnya kapal tak menentu. Saudara Bob Rizal, jangan maki, tak apalah. Biar. Saya beginilah, saya minta teman-teman. Orang boleh mengata kita, tapi kita jangan mengata orang. InsyaAllah, kita mempunyai Tuhan. Di situlah tercernanya. Kita ini sebuah parti yang besar. Kita berjiwa besar. Orang nak kata-katalah. Saya tahu, kadang-kadang mereka marah pada UMNO kerana mungkin calon mereka dikalahkan. Kerana mereka melihat. Untuk saat ini, suka tak suka, saya nak bagi tahu bahawa insya-Allah, jika dipanggil pilihan raya umum, keyakinan rakyat untuk bernaung di bawah UMNO ada. UMNO adalah parti untuk bangsa, agama dan negara. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.